Hello semua pelajar, welcome back to Sejarah Bab 2 Tingkatan 4 Part 2. Kalau kamu belum tengok video Part 1, klik di sini sekarang. Kalau sudah, let's start. Dalam Bab 1, kamu belajar tentang nasionalisme di 3 kawasan, iaitu Barat, Asia dan Asia Tenggara. Untuk video ini, kamu akan belajar tentang kesedaran, kemunculan, perkembangan dan kesan nasionalisme di negara kita. Kesedaran nasionalisme di negara kita bermula pada zaman Kesultanan Melayu Melaka apabila menghadapi ancaman asing. Contohnya, Sultan Mahmud Shah berusaha mendapatkan Melaka kembali daripada Portugis dan Sultan Abdullah Mukarram Shah menentang Syarikat Hindia Timur Inggeris. Terdapat tokoh-tokoh lain yang menentang penjajah, contohnya Penghulu Dol Said, Dato' Maharaja Lela dan Rentap. Pada abad ke-20, kesedaran nasionalisme dibawa oleh gerakan Islah. Adakah kamu ingat apakah itu gerakan Islah? Kita sudah belajar tentangnya di subtopik kesedaran nasionalisme di Asia. Mengapakah gerakan nasionalisme muncul di tanah Melayu? Terdapat 6 faktor. Yang pertama ialah peranan agama. Apabila kamu belajar di universiti, kamu akan ada peluang untuk belajar di luar negara. Terdapat pelbagai pelajar tanah Melayu yang melanjutkan pelajaran mereka ke Mesir. Di situ, mereka terdedah kepada gerakan Islam. Mereka membawa balik gerakan tersebut ke tanah Melayu. Selain itu, terdapat penulisan kreatif seperti novel, cerpen dan puisi dan juga media cetak seperti akhbar dan majalah. Yang keempat ialah sistem pendidikan. Terdapat penubuhan madrasah yang meniupkan semangat baharu dalam kalangan pelajar. Madrasah-madrasah tersebut menerima idea nasionalisme daripada ulama yang datang dari Sumatera Barat dan juga pelajar yang pulang dari Mesir. Seterusnya, terdapat golongan intelektual seperti Syed Sheikh Al-Hadi yang menggerakkan idea pembaharuan dalam masyarakat. Yang terakhir ialah pengaruh luar. Contohnya, Revolusi China yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen menimbulkan kesedaran nasionalisme. Negara Jepun yang muncul sebagai kuasa besar juga membuka mata penduduk tanah Melayu untuk memperjuangkan nasib mereka. Itulah sebab nasionalisme muncul di tanah Melayu. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangan nasionalisme di tanah Melayu. Perkembangan nasionalisme merangkumi 3 aspek, iaitu perjuangan golongan intelektual, penulisan dan juga persatuan. Dalam perjuangan golongan intelektual, terdapat 3 kategori, iaitu intelektual berpendidikan agama, Inggeris dan Melayu. Dalam kategori intelektual berpendidikan agama, terdapat tokoh yang digelar sebagai kaum muda yang menyalurkan idea melalui gerakan Islah. Kaum muda juga menubuhkan madrasah. Idea mereka disalurkan melalui akhbar dan majalah, termasuk Al-Imam, Al-Ikhwan dan Tunas Melayu. Untuk intelektual berpendidikan Inggeris, mereka dilahirkan di Maktab Melayu Kuala Kangsar. Contohnya, terdapat Raja Chulan Raja Abdullah, Mahmud Mat dan Muhammad Yunus Abdullah. Mereka menuntut British memperbaiki taraf hidup orang Melayu. Untuk intelektual berpendidikan Melayu, mereka dilahirkan di Maktab Perguruan Sultan Idris. Contohnya O.T. Dusek, Abdul Hadi Hasan dan Abdul Hadi Abdul Manan. Di SITC, mata pelajaran sejarah dan pendedahan keagungan Empayar Melayu diberi penekanan. Mata pelajaran anyaman dan kesihatan juga dianggap penting. Okey, kategori yang seterusnya adalah perjuangan melalui penulisan. Dalam kategori ini, kita akan cakap tentang akhbar dan majalah, akhbar masyarakat Cina dan India dan juga karya kreatif. Pada hari ini, kalau kita mahu menyebarkan maklumat, kita akan tengok media sosial seperti Facebook atau menonton televisyen.
Tetapi pada masa dahulu, tokoh nasionalis menyebarkan maklumat melalui penulisan. Terdapat pelbagai akhbar dan majalah, contohnya Utusan Melayu, Lembaga Melayu dan Warta Melayu. Akhbar ini mengetengahkan isu hak bangsa, pentadbiran, ekonomi dan sosial. Masyarakat China dan India juga ada akhbar sendiri, contohnya Latpao dan Modern Daily News. Akhbar tersebut bercakap tentang kepentingan mengekalkan identiti dan perasaan cinta akan negara China. Nanyang Xiangpao pula memperjuangkan soal kesatuan sekerja dan keadilan sosioekonomi untuk kelas bawahan. Manakala, untuk masyarakat India, terdapat akhbar seperti Tamil Nesan dan Tamil Murasu yang memperjuangkan kepentingan politik dan sosial masyarakat India di tanah Melayu. Untuk karya kreatif, terdapat novel yang berjaya meniupkan nasionalisme dalam kalangan penduduk negara kita. Contohnya, novel Mari Kita Berjuang oleh Abdullah Siddiq dan juga puisi seperti Anggan-Anggan dengan Ku Rindam oleh Omar Mustafa. Untuk kategori yang ketiga, kita akan bercakap tentang perjuangan melalui persatuan. Dalam sekolah kamu, confirm ada persatuan seperti Bulan Sabit Merah ataupun Pengakap. Terdapat juga persatuan di tanah Melayu yang memperjuangkan nasionalisme. Yang pertama ialah Kesatuan Melayu Singapura yang mengalahkan ahlinya aktif dalam pentadbiran dan memperjuangkan kepentingan orang Melayu dalam politik dan pendidikan. Satu lagi persatuan ialah Persaudaraan Sahabat Pena ataupun PASPAM. Persatuan ini mengalahkan ahlinya untuk bersatu dan bertukar-tukar pendapat. Terdapat tokoh seperti Muhammad Yaakob, Muhammad Syamsuddin Osman dan Zakaria Gan. Kesatuan Melayu Muda ditubuhkan daripada gagasan Ibrahim Haji Yaakob dan berjuang melalui akhbar majlis. Mereka berhasrat menentang British dan mewujudkan gagasan Melayu Raya melalui gabungan Tanah Melayu dan Indonesia. Masyarakat China dan India juga ada persatuan sendiri, contohnya Persatuan Orang Cina Peranakan British yang mengalahkan pelajaran tinggi dan teknikal untuk masyarakat Cina. Untuk masyarakat India, terdapat persatuan seperti Persatuan India Taiping dan Persatuan India Pulau Pinang. Persidangan India Semelaya diadakan untuk membincangkan isu berkaitan masyarakat India. Okey, kita habis discuss tentang kesedaran, kemunculan dan perkembangan nasionalisme di negara kita. Jadi, apakah kesan perkembangan nasionalisme di negara kita? Ada banyak kesan dalam segi politik, ekonomi dan sosial. Dari segi politik, golongan intelektual berpendidikan Inggeris dan Kesatuan Melayu Singapura meningkatkan peluang pekerjaan dalam pentadbiran British. Dasar desentralisasi mengembalikan kuasa sultan, residen dan majlis mesyuarat negeri. Sekolah Cina didirikan dan muncul masyarakat India yang dikenali sebagai The Straight-Born People. Dari segi ekonomi, Persatuan Al-Jamiah Al-Khairia membangkitkan semangat berniaga dan menulis rencana berinformasi. Zabah menyediakan guru pelatih pentingnya pendidikan tinggi dan kurikulum bahasa Inggeris. Akhbar The Malay Mail dan The Malaya Tribune berusaha mengasaskan dana untuk orang Melayu melanjutkan pelajaran ke luar negara. Dari segi sosial, masyarakat India menubuhkan persatuan untuk menjaga kebajikan mereka. Contohnya, EEC Turaisingam ialah Presiden Malayan Rubber Estate Owner Association. Tan Cheng Lock menganggotai Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat dan menuntut British menjaga kebajikan masyarakat Cina. Lepasan SITC juga meningkat. Jadi itulah sahaja untuk bab ini. Kalau video ini membantu kamu memahami sejarah, tolong like, subscribe and share. See you guys in bab 3.